My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan pada My Quran Time baca faham amal, dan pada hari ini kita berada pada halaman 104 dalam surah An-Nisa. Kita berada di bahagian penghujung ya di dalam surah ini dalam juz yang ke-6 ya. Kita sudah pun memulakan juz yang ke-6 untuk sama-sama kita mengambil pelajaran dan terus kita ingin memegang kepada hidayah yang kita pohon pada setiap hari dalam solat kita dengan bacaan kita, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi sama-sama kita kongsikan ya, kita share di Facebook untuk sama-sama kita sebarkan apa yang kita dapat ini agar lebih ramai lagi yang dapat menghargai kepada intipati di dalam Al-Quran. Bila kita cakap tentang intipati dalam Al-Quran ini tidak lari daripada 3 perkara yang dinyatakan dalam surah Al-Fatihah, tapi kita baca dahulu bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah bacaan daripada surah Al-Fatihah sebentar tadi Ustaz ya, untuk mengingatkan kepada kita betapa ada 3 perkara penting di dalam surah Al-Fatihah ini, iaitu yang pertama kita melihat kepada Allah memperkenalkan tentang tauhid, tentang fitrah kita, dan yang keduanya bercakap tentang kita ini adalah individu yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita mengenal ya, selain daripada kita mengenal Allah, kita juga tahu tentang Malik Yaumiddin, iaitu kita akan menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu persediaannya adalah ibadah. Dan yang ketiganya, bila kita berdoa siratal ladzina an'amta alaihim ataupun ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah engkau beri nikmat ya, salah satunya yang diikuti oleh para rasul. Itu sebabnya keimanan pada rasul ini adalah komponen ketiga ya, percaya pada Allah, keimanan pada Allah, pada hari akhirat dan rasul. Ini 3 perkara yang akan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan pada halaman yang ke-104 ini malah Allah memberi penekanan tentang
rasul, ya. Keimanan pada rasul ini adalah keimanan yang mencabar kepada orang-orang munafik, mencabar kepada ahli kitab, kerana mereka walaupun dapat kitab, mereka tahu bahawa ada datang rasul pada akhir zaman, tetapi bila Nabi Muhammad hadir dengan al-Quran, mereka amat ego, amat degil untuk mengikut kepada panduan ini. Jadi mari sama-sama kita perhatikan kepada sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat 163 hingga ayat 166 kita akan berbincang melihat kesatuan dan kesamaan wahyu para rasul serta hikmah diutusnya para rasul. Penting untuk kita faham tentang perkara ini. Rasul-rasul yang ada bukan berbeza. Yang pertama, pada ayat 167 hingga ayat 169 kesesatan orang kafir dan balasan kepada mereka, apa yang berlaku kepada orang-orang yang kufur, tidak mahu mengambil panduan daripada al-Quran, dan seruan kepada seluruh manusia. Ya, kalau sebelum ini bercakap tentang munafik, kepada orang kafir, orang beriman, ahli kitab, kali ini pada ayat 170 Allah menyeru kepada seluruh manusia untuk apa? Untuk beriman kepada Rasul. Jadi ini adalah kandungan daripada halaman yang ke-104, dan kita nak memulakan bacaan kita daripada ayat 163 hingga ayat 166. InsyaAllah bersama Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, kekanda saya, dan juga sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin muslimat yang alhamdulillah sentiasa istiqamah, insya-Allah. Mudah-mudahan kami semua dan juga semua yang menonton terus istiqamah bersama dengan Al-Quran. Kita nak tadabbur seterusnya ayat yang muka surat yang ke-104. Kalau kita lihat ayat pertama tu 163 tu, banyak ada nama-nama para nabi kita alaihi wassalatu wassalam yang kita cintai dan kita beriman dan kita sangat-sangat cintakan kepada mereka. Insya-Allah, apakah isi tadabbur kita pada hari ini? Kita baca terlebih dahulu. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pencerahan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 163 hingga ayat 165 yang mengingatkan kepada kita tentang keimanan pada para rasul. Dan kalau kita lihat kepada perbincangan kita pada halaman 103, di hujung itu Allah menyatakan tentang ulaika sanutihim ajran azima. Bagi mereka adalah ganjaran yang besar. Siapakah yang dapat ganjaran yang besar ini ustaznya? Adalah orang yang bila ada ilmu dia beriman, ya, beriman, berbanding dengan orang-orang yang munafik ataupun ahli kitab ini. Mereka ini ada hidayah daripada Allah. Orang munafik pun yang mendapat hidayah dia masuk Islam, tetapi tidak mematuhi pada perjanjian, maka mereka ini diazab oleh Allah. Pada ayat 161 tu Allah menyatakan wa'tadna lil kafirin minhum azaban alima. Tetapi bagi orang yang beriman, pada tuan-tuan yang terus ya mendirikan solat, menunaikan zakat dan beriman kepada hari akhirat, Allah berikan ganjaran yang besar. Baik. Jadi bercakap tentang iman ini bukan sekadar iman kepada Allah ya, tetapi iman kepada hari akhirat. Itu yang kita baca daripada surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, kita tahu bahawa semua apa yang kita buat sekarang ini ada kesan jangka masa panjangnya. Ini adalah orang yang beriman. Kalau katakan seseorang itu beriman pada Allah tapi tidak memikirkan kesan kepada dosa, pahala ataupun tidak ingin ikut peraturan yang dicontohkan oleh Rasul, bermasalah. Itulah masalah yang berlaku kepada orang-orang munafik dan orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani ataupun Bani Israel yang telah kita bincang sebelum ini. Jadi pada ayat 163, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepasnya, dan kami telah wahyukan juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya Asbat, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ya, banyak nama-nama nabi ni ustaz ya. Tapi dalam senarai ini tak ada Nabi Hud, tak ada Nabi Saleh, tak ada Nabi Syuaib. Ya, pasal apa? Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib ini adalah nabi yang terkenal di kalangan orang Arab. Yang senarai yang ada ini semuanya terkenal kepada siapa? Kepada ahli kitab ataupun Bani Israel. Jadi Allah mengingatkan kepada mereka bahawa Nuh dalam Taurat itu sudah terkenal. Kemudian siapa? Ibrahim sudah pastinya ya, daripada situlah Ismail dan Ishak. Bagi orang-orang Yahudi ya, Bani Israel, mereka tidak menghargai sangat kepada Ismail, tapi mereka tahu bahawa Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Dan daripada Nabi Ismail itulah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi orang Bani Israel ataupun Yahudi bangga ada Nabi Ibrahim, ada Ishak, ada Yaqub. Asbab ini ya, istilahnya ialah anak cucu daripada Nabi Yaqub. Ada 12 tu kan. Saya ada senarai nama anak Nabi Yaqub, saya ambil daripada tafsir Hamka ini ya. Yang 12 yang kalau dalam surah Yusuf tu kan ada 10 orang yang membuat komplot itu ya. Nama mereka Rubin, Simon, Louis, Yahuza, Zebulon, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naftali. Yang ke-11 12 siapa? Yusuf dan Binyamin. Jadi asbab itu dalam orang Arab dia tak guna perkataan asbab, dia guna perkataan qabilah, qabail. Tapi kalau orang-orang Yahudi diguna sibt ataupun asbab ya. Jadi ini adalah susu galurnya. Wa Isa dan juga Nabi Isa, kemudian wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Jadi kalau ikutkan kepada susunannya ini taklah ikut susunan sangat ustaz ya. Tetapi yang pentingnya ialah apa? Keimanan kepada para rasul ini, kepada nabi ini dibanggakan oleh orang Yahudi. Mereka bangga sangat. Tetapi bangga-bangga pun mereka lah yang buat perangai dengan apa yang mereka banggakan. Ya, jadi macam orang sekarang lah ustaz ya, kita harapkan kita bukan begitu. Dia kalau ada orang yang pergi kutuk Quran, kutuk nabi, dialah yang akan perjuangkan nabi dan juga Quran. Tapi masa perjuangan tu, dia berjuang tu, sembahyang pun tak sembahyang. Kan? Waktu dia kutuk tu, dia memang dia pergi kutuk dan dia pergi rosakkan barang-barang yang ada. Ni kerana nak demo lah ni, ya, nak menyatakan tidak puas hati. Tetapi ketika demo tersebut, kalau dia merosakkan barang-barang yang ada, itu bukan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang ditunjukkan oleh Bani Israel ataupun Yahudi. Sampailah kepada ahli kitab pada zaman Nabi di Madinah itu. Jadi diingatkan bahawa Ismail, kalau kamu iktiraf sebagai anak kepada Nabi Ibrahim, daripada Ismail itu datangnya membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di hujung itu wa ataina Dawud zabura.
Bagi Nabi Daud diberikan Zabur penting, ya, kerana apa? Kerana memang dah terkenal dah bagi Bani Israel ini dapat Taurat. Nabi Musa, ya, Nabi Musa Taurat. Tapi dia tak macam Quran, Ustaz, ya. Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa sekaligus satu. Beza dengan kita lah sikit kan. Yang keduanya ialah dalamnya penuh dengan peraturan. Peraturan A, B, C macam itulah, ya. Tapi kalau dalam Quran ada peraturan dan ada juga nilai mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang nilai mengingat pada Allah ini ada kat mana? Pada Zabur. Dalam Zabur itu ada. Itu sebabnya Zabur campur Taurat, dia jadi seperti Al-Quran yang kita ada sekarang. Mungkinlah syariat kita berbeza, tetapi ini ditekankan kepada Bani Israel. Pasal apa? Pasal mereka ni kadang-kadang kerana nak ikut peraturan sangat sampai hilang nilai. Ya, dia kadang-kadang, ialah zaman sekarang pun saatnya bila ada orang nak kuat-kuasakan peraturan, jerung lepas. Kan? Tapi ikan bilis silakan, kan? Kerana tidak ikut prosedur 1000 kena. Tapi jerung, Ustaz, ya, pasal tidak mengikut peraturan, tak apa, dia lepas. Jadi perkara ini pernah berlaku pada zaman Bani Israel. Pemimpin yang jerung lepas, yang kecil-kecil ini tak lepas. Pasal apa? Pasal pemimpin dia ada, ataupun jerung-jerung ini dia ada, dia punya kuasa dia. Dia pasal dia bolehlah dia pusing, akhirnya terlepas. Yang kita tidak mahu negara ini dipenuhi oleh jerung yang dilepaskan, padahal sebenarnya peraturan ini perlu untuk kita menghadapi cabaran yang ada, terutama kalau kita bercakap tentang COVID-19 sekarang. Baik, pada ayat 164, warusulan, dan ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Jadi kali ini Allah beritahu bahawa ada nabi rasul yang telah dikisahkan, ada yang kami tidak kisahkan. Ya, kalau ikutkan kepada Abu Zar, disampaikan dalam Sahih Ibn Hibban, Nabi ada 124,000, Ustaz. Ya, Rasul ada 313. Yang kita tahu sekarang ni ada 25 je. Tapi sebenarnya Nabi dah 124,000. Ada yang tidak diceritakan, dan kalau komen Hamka ni dia kata sampaikan mungkin, bukan pastilah, ya, mungkin Lauza ataupun Zarathustra yang agama Zoroastrian tu, ataupun Buddha, Socrates, mungkin ya, sebagai nabi, ya, tetapi Allah tak ceritakan, ya. Kalau ada yang kata tapi takkanlah jadi begitu. Kalau kita tengok agama-agama macam Buddha ke apa ke, dia ada nilai-nilai yang dekat dengan Al-Quran, dengan Islam, tetapi rosak agama tersebut. Pasal apa? Pasal mereka adalah orang-orang, kalau kita tengok pada Nabi Musa pun ada Taurat, tapi akhirnya rosak agama tersebut. Kerana apa? Telah diinhiraf, telah diubah-ubah isinya. Satu-satunya agama yang ada buku panduan, yang tidak berani, tidak siapa mampu mengubahnya, agama apa, Ustaz? Agama kita, Islam. Ya, jadi ubahlah nak macam mana pun Quran kita, mana-mana imam ke yang hafaz Quran nak ubah ke, nak buat komplot ubah Quran, jangan cari pasal. Okey. Dan inilah dia punya panduan. Tanpa Quran, agama kita memang dah rosak dah, ya. Jadi ini adalah perkara yang kita boleh perhatikan dalam situasi karikatur di atas talian, boleh tuan-tuan perhatikan. Okey, jadi yang ini okey, yang ini sebahagian daripadanya, ya. Nanti kita tengok yang penuhnya, iaitu berkaitan dengan nama nabi-nabi yang ada, ya. Turun, siapa kena jalan, ya. Ini sebahagianlah, ya. Nanti kita tengok yang penuh punya. Maksudnya kalau kita main damaji lah ataupun satu board game tu, ya, kita sebenarnya kena tahu sejarah nabi-nabi ni. Tapi ada kotak yang kosong sebentar tadi. Pasal apa? Kita tak tahu semua. Kalau kita tahu semua, rasanya Quran ni tak jadi tebal ini, Ustaz, jadi tebal lagi kisah-kisah yang ada. Dan kita maklum pun dalam Quran ini hampir 2/3 je memang kisah. Ya, jadi yang ada pun perlu tak cukup masa kita untuk mendalaminya. Jadi moga-moga kita dapat ambil pelajaran. Dan seterusnya pada hujung 164 itu, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Bila cakap tentang Nabi Musa ini menarik. Pasal apa? Pasal sebelum ini kita baca ahli kitab ataupun orang Yahudi ni, dia ni memang degil, dia minta Nabi Musa nak tengok Allah. Nabi Musa bila jumpa Allah, mula-mula dia bercakap di sebalik hijab,
ya. Lepas dah dapat tu, Nabi Musa kata Nabi Musa nak tengok Allah. Walaupun ini permintaan kaum dia, tapi dia test dulu, ya, dia nak tengok Allah. Jadi Allah tak bagi lagi. Allah nampakkan pada gunung, hancur gunung tersebut, pengsan Nabi Musa, bangun Nabi Musa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi wa kalamallahu Musa taklima ini macam mana apa sebagainya kita tak tahu, tapi nak ceritanya ialah ini adalah perkara fadal kepada Nabi Musa. Nabi Musa saja yang dapat, orang pengikutnya tak dapat. Kita, kelebihan kita apa Ustaz? Allah bercakap pada Nabi Muhammad, Allah bercakap juga dengan kita dengan Quran sampai sekarang. Ya, subhanallah, ini adalah kelebihan. Dan tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini, kita memang bersyukur betul lah Ustaz, bila kita dah sampai juz 6 ini. Dan lebih daripada itu, bila kita percaya pada Rasul, ada beberapa kesan. Kita lihat ayat 165, kita baca sekali lagi Ustaz, ya, untuk memahami peranan Rasul ni untuk apa sebenarnya. Allahu akbar. Rupanya Ustaz, kita baca Al-Quran ni seolah-olah akan kita berbicara dengan Allah Ustaz. Allah berbicara dengan kita. Ya, kalau solat tu kita berbicara dengan Allah, kan. Jadi subhanallah. Subhanallah. Baik. 165 Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna linnas لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Sadaqallahu alazim. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi peranan rasul-rasul yang telah diutus ni Ustaz, memberi kabar gembira, memberi semangat bagi siapa yang ikut peraturan dan juga memberi amaran. Ya, amaran itu bukan sekadar nak takut-takutkan, tetapi ialah kerana rasul ini juga penyayang, ya, dan dia datang daripada Allah yang Maha Penyayang, sebagai cikgu lah, sebagai cikgu yang mengajar. Kalau salah-salah, kalau betul-betul untuk memimpin sampai ke syurga. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Maksudnya tidak adalah sebab nanti di depan Allah nanti ada kata saya tak tahu tentang Islam, saya tak tahu tentang hidayah, saya tak kenal Allah. Jadi ini peranan rasul. Rasul memang dah habis, ya, nabi dah habis, confirm habis, tetapi kita ada sunnah rasul, kita ada Quran dan sunnah inilah sebagai panduan, ya, bersama dengan sunnah rasul itu, untuk kita terus menjadi hujah dan juga untuk kita berperanan. Wa kana Allahu azizan hakima. Menarik, hujung itu Allah letakkan Allah ini Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebenarnya Allah ni aziz Ustaz, ya, memang aziz. Aziz maksudnya apa? Allah ni tegas. Boleh je Allah ini, kalau siapa yang tidak taat, terus Allah terlingkupkan dia punya bumi, negara tertentu. Boleh Allah buat begitu. Pasal Allah pernah buat pada zaman dahulu. Tetapi Allah letakkan sekali dengan hakimah. Satunya apa? Satunya Allah tak bagi direct kepada Nabi Musa ke Nabi Muhammad ke tengok Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pasal tengok pada gunung hancur. Cuba bayangkan Ustaz, ya, kalau katakan Allah terus bagi kita jumpa kita terus, rasanya hancur kita. Satu. Kemudian jadi Allah hantar malaikat untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad untuk membawakan wahyu. Satu. Yang keduanya ialah Allah bawakan rasul kepada kita sebagai contoh teladan. Kalau tidak kita baca buku Quran ini sendiri, kita tidak ada contoh manusia. Jadi kita tak rasa macam mana Nabi menguruskan rumah tangga, menguruskan cabaran, ujian. Tetapi kerana Allah Maha Bijaksana, Allah beri utusannya bukan malaikat tetapi seorang manusia, kan, yang boleh kita contoh dalam hidup secara real. Dan inilah penghujung daripada ayat 165 sebentar tadi. Jadi keimanan pada rasul ini penting, membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan.
iaitu perkataan auha, mewahyukan ataupun diwahyukan, yang berulang sebanyak 78 kali di dalam al-Quran yang kita baca daripada ayat 163. Dalam al-Quran ini wahyu ini mungkin ya dia digunakan untuk apa? Untuk lebah ya. Lebah pun diberi wahyu, digunakan istilah wahyu. Ilham kepada ibu Nabi Musa pun digunakan perkataan wahyu. Ya, pada langit pun digunakan perkataan wahyu, tapi wahyu yang dimaksudkan di sini ialah wahyu yang disampaikan pada rasul yang membawa kepada panduan, dan syukur kita dapat wahyu yang memimpin kita. Tanpa wahyu seperti agama Buddha, Zoroastrianism, Yahudi, Nasrani, awalnya dapat hidayah tapi kerana wahyu tidak kekal, akhirnya hancur agama tersebut. Dan kita bersyukur kita ada wahyu. Jadi kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kerana sentiasa setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, kita dah separuh muka kita baca dan juga tadabbur. Dan banyak lagi yang perlu kita ketahui berkenaan muka surat 104 ini. Sebelum itu saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk sama-sama kita ramaikan lagi ukhuwah kita di platform rasmi yang kita ada Facebook, ada YouTube. Facebook ada akaun Sahabat Al-Quran, my hashtag Quran Time dan my hashtag Quran Time. Juga boleh tonton di YouTube my hashtag Quran Time Official dan Instagram my Quran Time Official. Kita bertemu, kita berkongsi, insya-Allah. Moga-moga perkongsian kita bermanfaat, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, seperti biasa kita nak belajar ilmu tajwid. Pada hari ini kita belajar sambungan yang semalam, iaitu berkaitan dengan sifat huruf, iaitu sifat disebut sebagai sifat isti'la. Sifat isti'la. Okey. Apa maksud sifat isti'la ni? Isti'la dari sudut bahasa meninggi. Dari sudut istilah tajwidnya, sifat isti'la ni bermaksud bila kita menyebut hurufnya akan terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas semasa menyebut hurufnya. Dan huruf ini dia akan menjadi huruf yang disebut sebagai huruf yang tebal, huruf yang tafkhim kerana bersifat dengan isti'la. Contoh huruf-huruf isti'la ada berapa tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang terhimpun dalam rangkaian kata khussa dartin kiz. Cuba sebut kat rumah tu. Khussa dartin kiz. Huruf ini tak hafal tak apa, tapi bila kita sebut huruf-huruf ini dia bersifat meninggi. Bukan maksud tinggi tu suara kita jadi kuat, bukan suara kuat, bukan maksud suara slow kuat, tidak. Suara kita ini akan menghala ke lelangit atas. Yatasa'adu fi al-hanakil a'la. Suara kita tu. Contoh huruf, saya ambil satu huruf ayat kita yang baca tadi, wasaddun an sabilillah. Sa wasaddun an sabilillah. Wasaddun yang kita baca tadi pada ayat yang keberapa tadi? Wasaddun an sabilillah. Okey, mana huruf sa itu kita tak boleh baca wasad, tak boleh baca wasaddun, tak boleh wasad, mesti kena baca wasaddun an sabilillah. Pada ayat yang ke 167, cuba kita lihat. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Sa tak boleh sebut sa. Kalau sa, huruf tu bersifat dengan mendatar, nipis. Adapun sifat istilah ni sa. Pangkal lidah kita terangkat. Dia daripada dalam, bukan daripada mulut. Ramai juga yang menyebut bila sebut sa dia sebut so dengan mulut. Yang menjadi istilah sifat yang tinggi tu bukan mulut. Ia berkaitan dengan pangkal lidah kita terangkat. Sa. Suara kita tak keluar daripada mulut kita. Suara kita menghala ke atas. Sa. Dia bukan waso tu tak jadi. Dia wasaddun, sa dalam. Macam kita kata bahasa Melayu, kalau kita sebut orang, tu mulut. Dia kat dalam. Kat situ beza dia. Wasa. Dan beberapa contoh tadi,
khalidina fiha. Kha, tengok, bukan hu di dalam kha. Kenapa bunyi itu? Kerana pangkal lidah kita itu dia terangkat, menyebabkan suara kita menghala ke atas. Khalidi, bukan kha. Ada yang sebut khalidi pada ayat ke-169 tu. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Illa tariqa, satu. Kemudian jahannam khalidi. Illa tariqa jahannam khalidi, bukan jahannam khalidi. Sebab orang Arab pun Ustaz, dalam percakapan harian dia pun dia bukan ikut 100% bahasa Fusahah Al-Quran. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan logat masing-masing. Saya pernah pergi ke kedai nak beli cuka. Kita pun cakap dengan bahasa tajwid lah. Kan? Pergi kedai ada khol. Andaka khol, kita sebut tajwid khol. Dia pun dia buat macam tak tahu. Kita khol lah, kita tekan lah kita. Dan sekali dia sebut apa? Khal. Aduh, maknanya huruf kha itu dalam cakap tak apalah, nak cakap khal pun. Tapi bila baca Quran tak boleh khalidi, tak boleh khalidina fiha. Betul. Jadi itu pengalaman Ustaz ya. Khal dan khal ya. Yalah kalau katakan sampai ke Algeria ke Jazair Ustaz ya. Dia punya bahasa dia dah termasuk dengan bahasa Perancis sekali itu. Jadi lain macam bunyi dia. Jadi itu panduan untuk kita. Bila kita membaca ni kita nak ambil bunyi yang original Ustaz ya, bukan ini kesatuan macam Ustaz sebut kesatuan. Ni kesatuan Quran ni satu kan? Satu ya. Jadi kita bersatu dengan bahasa, cara sebut itu pun melambangkan satu usaha yang penting ya. Dan inilah Al-Quran, satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Allah menyaksikan, bukan sekadar orang biasa-biasa yang menyaksikan, Allah yang menyaksikan, menjadi testimony sebagai saksi bahawa ini benar daripada Allah, sebagaimana dalam ayat 166 yang kita ingin sambung hingga ayat 170. Jom Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
Surah Al-Azim itulah ayat 166 hingga ayat 170 untuk kita sama-sama melihat ya tentang keimanan pada para rasul yang disampaikan dalam ayat 165 sebentar tadi. Ya, rasul ini sebagai hujjah ya, maksudnya kepada Allah SWT. Tidak ada alasan kalau ada yang kata bahawa saya ini tidak kenal kepada Allah, saya ini tidak kenal kepada kebenaran, kerana Allah menghantarkan rasul. Dan pada zaman ini kita bercakap tentang rasul ada sunnah itulah yang disampaikan oleh para ulama, orang-orang yang tahu ada ilmu berkaitan dengan rasul dan juga daripada al-Quran ya, kerana itu adalah mesej yang disampaikan oleh para rasul. Jadi Quran dan juga sunnah ini dua perkara yang penting untuk dihargai. Malah dalam ayat 166 Allah katakan, tetapi Allah menjadi saksi atas yang diturunkannya kepadamu wahai Muhammad, dia menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat juga menyaksikan dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ada beberapa perkara di sini, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Allah yang menyaksikan, menjadi saksi, menegaskan kenabian Nabi, menjadi saksi kepada kebenaran Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Allah yang bersaksi. Dia lebih kurang kadang-kadang orang cakap bahawa saya sumpah memang saya yang nampak. Itu manusia yang bersumpah, tapi kadang-kadang manusia bukan nampak sepanjang zaman Ustaz ya. Tapi ini Allah sendiri, pasal benda ini amat serius. Anzalahu bil ilm. Yang ini menarik, mantap Ustaz ya. Dia menurunkannya dengan ilmunya. Bila bercakap tentang Allah menurunkan Al-Quran ini dengan ilmunya, maksudnya Al-Quran ini don't worry. Ya. Pasal apa? Pasal kalau ada yang kata bahawa tak tahulah Ustaz, zaman sekarang ni relevankah lagi Quran untuk zaman COVID-19? Kalau ada orang tanya begitu, COVID-19 Allah yang jadikan, Allah ada ilmu itu. Jadi bila kita membaca Al-Quran ini, ada sesuatu yang Allah sedang sampaikan kepada kita ya. Ada yang kata kita akan berjumpakah vaksin itu, bila-bila je Allah boleh bagi. Tapi kalau Allah tahan itu dalam ilmu Allah mudah sangat ya. Dan lebih daripada itu, wal malaikatu yashhadun, malaikat menyaksikan kebenaran ini. Tetapi di hujung itu Allah akhirkan apa? Wa kafa billahi syahida. Kalaulah malaikat pun tak nak bersyahadah ataupun menjadi saksi tentang kebenaran ilmu daripada Al-Quran dan kenabian Nabi, wa kafa billahi syahida. Nak ceritanya apa? Cukuplah Allah yang ada ilmu, yang mengantar semua, yang menjadikan. Dan Allah bawakan lagi beberapa poin selepas ini. Tapi Allah memberi amaran, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, pada ayat 167, orang yang kafir itu dia menghalang daripada jalan Allah. Qala dhallu dhalalan ba'ida, iaitu mereka ini sesatnya. Mengapa? Kerana mereka didatangi rasul, mereka didatangi hidayah, tetapi kerana kafaru ini maksudnya engkar, dia menutup kebenaran yang ada. Dia tahu dah bahawa orang ni baik ya, Nabi baik, nak buat apa lagi dia nak pergi tak puas hati kan. Kalaulah Nabi tu pergi minta setiap kali nak cakap tu dia mesti kena bayar emas ke, ataupun Nabi ni sendiri yang songlap duit ke, ataupun Nabi sendiri yang jadi jerung kan, orang lain semua kena, dia tak kena, itu mungkinlah. Tetapi Nabi adalah orang yang apa istilahnya walk the talk Ustaz ya. Maksudnya Nabi ini bukan sekadar bercakap, tetapi di atas hidayah itu Nabi berakhlak. Jadi orang-orang kufur ini dia nampak Nabi ini al-amin, tapi bila Nabi ajak ke arah kebaikan dan kepada Allah SWT, mereka kafaru ya, maksudnya mereka ingkar dan menutup kebenaran tersebut. Ini maksud asal kafara itu, yang menyebabkan mereka itu sesatnya. Itu sebabnya macam kita, kalau kita dapat sesuatu daripada Al-Quran, jangan tutup-tutup kan. Dia kafara ni kalau katakan petani Ustaz ya, dia ada biji benih tu, dia tutup dengan tanah itu namanya kafara. Kita dapat kebenaran macam biji benih itu sebagai satu yang berpotensi, dia nak naik, jangan ditutupkan potensi itu. Maksudnya itu tinggalkan tu. Jangan tinggalkan. Macam ayat sebelum ni ada baca Ustaz. Betul ya. Jadi ini yang dimaksudkan dalam ayat 167. Innal ladzina kafaru wa zalamu, yang orang yang kufur dan zalim, Allah kata apa? Tidak diberikan keampunan dan juga tidak akan diberikan hidayah kepada jalan yang benar. Ya, dua perkara. Tak dapat keampunan, tak dapat tarik. Kalau kita perasan Ustaz ya, dia ada sirat besar. Kecil sikit namanya sabil. Ya, sabil ni kalau kita cakap tentang mazhab pun ada mazhab Maliki, Syafi'i, itu kalau fiqh kan, macam-macam. Tapi semuanya atas sirat.
Jadi kalau ada yang kata bahawa dia ni macam pelik lah, yang penting saya punya ulama saja yang betul, sebenarnya come on, lebih kurang gitu kan, bahawa sebenarnya daripada sumber nabi yang sama, kita berada di atas jalan highway yang luas namanya sirat. Kecil sikit sabil, tapi kecil lagi lorong namanya tariq. Tariq. Jadi di sini Allah kata yang lorong pun Allah tak pimpin, kerana apa? Kerana mereka ini menutup ataupun menzalimi daripada rasul dan juga hidayah yang sampai kepada mereka. Kecuali apa yang Allah izinkan mereka, tariq jahannam khalidina fiha abada. Ya, tariq lorong untuk pergi ke Jahannam, wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Allah mudah je nak buat begini. Pasal ada di kalangan orang-orang yang tak beriman, dia kata betul ke ada neraka, kan? Betul ke? Tapi sebenarnya mudah je kot kalau Allah nak buat, kan? Jadi nak ceritanya ialah kalau ada orang yang tak percaya kepada rukun iman, sebenarnya dia sedang mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harap kita tidak jadi sebegini. Jadi ini perbincangan tentang orang kafir, tentang ahli kitab, tentang orang mukmin, tentang orang-orang munafik, dan kali ini pada ayat 170 Allah memberitahu kepada seluruh manusia. Apa mesejnya? Jom kita baca sekali lagi ayat 170 bersama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum qad ja'akum الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu dengan membawa kebenaran daripada Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu, dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, kerana sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini mesej kepada semua manusia. Bagi tuan-tuan yang membaca Al-Quran, mungkin ada kawan nama Ahcong ustaznya, ada Mutu Sami, kalau katakan saya tak tahulah ustaz nak borak apa, saya ni memang nak ajak orang kepada kebaikan, kepada Islam kan, kepada hidayah, tapi tak tahu nak borak apa. Tuan-tuan, tipsnya apa? Kaji ayat-ayat yang ada ya ayuhan nas. Ini topik yang perlu kita beri perhatian. Pasal apa? Pasal di sebalik ayat ini ada banyak pengajaran yang menjadi fitrah kepada seluruh manusia. Dalam ayat ini qad ja'akumur rasulu bil haqq. Apa maksudnya? Telah datang rasul ni utusan ya, yang menjadi cikgu bil haqq, dengan kebenaran. Jadi sebenarnya cikgu dan juga kebenaran ni dua perkara yang semua manusia suka, ustaz. Siapa-siapa saja, saya bawa je balik satu program baru ni, ada seorang yang bukan Islam kata, saya rasa apa yang disampaikan dalam Quran ini, dia bukan Islam. Dia kata apa yang disampaikan dalam Quran, yang dibincangkan, memang berkait dengan hidup dia. Bila kat rumah sekarang COVID-19 ini, dia rasa tak tenteram, kadang-kadang dia dengan anak buat perangai ke apa ke, dan kemudian bila tengok Quran cakap apa, dia kata saya boleh faham, kan. Jadi sebenarnya mesej yang ada dalam Quran ini bukan hanya untuk orang yang beriman, ya. Dan dalam ayat ini Allah cakap tentang rasul sebagai utusan yang membawa mesej macam cikgu lah, ya, macam cikgu bil haqq, dengan kebenaran min rabbikum, daripada Tuhan. Jadi ada rasul, ada kebenaran, dan Tuhan.
Tuhan. Semua orang mahu Tuhan Allah. Kan? Tuhan Allah yang menyelesaikan. Pasal apa? Dah kelang kelibut sekarang ini tentang apa cabaran yang ada. Rasa-rasa ingatkan macam dah okey, rupanya tak okey lagi. Semua orang akan mengadu dan memohon kepada Tuhan mereka. Di sini bukan bercakap tentang ilah hukum, ya, tetapi bir rabbikum, kerana Rabb itu adalah yang mentarbiah, mendidik dan juga membesarkan potensi yang ada pada kita. Jadi ini topik bahawa sebenarnya Tuhan nak kita maju, Tuhan nak kita bahagia, Tuhan nak kita ini kembali kepada kebenaran. Ini topik yang kita baca dalam ayat 170. Jadi Allah kata apa? Fa'aminu khairal lakum, ya. Beriman itu lebih baik daripada tak percaya kepada cikgu, tak percaya kepada kebenaran, tak percaya pada Tuhan. 3 perkara kalau pergi sekolah lah ustaz, ya. Tak percaya pada cikgu, tak percaya pada silibus nak belajar dan tak percaya kepada guru besar yang sedang menghantar cikgu itu untuk jadikan awak pelajar yang bagus. Kalau siapa pelajar yang daftar ke sekolah kemudian tak percaya pada cikgu dan mata pelajaran, itu memang bukan pelajar yang nak belajar, ya. Keluar sekolah jelah, lebih kurang begitu kan. Jadi ini bukanlah satu perkara yang jauh, ya. Mungkinlah kat sini istilahnya fa aminu khairal lakum ini bahasanya berimanlah, kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan pun sebenarnya memang dah beriman pun, ya. Bercakap tentang saya sedang bercakap sekarang di depan kaca TV ini ataupun di Facebook ini, kalau orang dulu mungkin dia kata mustahil kot, kan, nak bercakap kepada 200,000 orang sekaligus, zaman dulu. Tetapi kalau kita dah kata percaya, kan, dan zaman sekarang bukan sekadar kita percaya dengan ilmu yaqin, tapi dengan dengan ainul yaqin, memang nampak sebiji, kan, tentang 200,000 orang, 1 juta, kita boleh bercakap pada satu masa yang sama. Wa in takfuru, jika kufur, ini ayat ni mantap ustaz, ya. Fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Langit dan bumi ni sebenarnya tuan-tuan dah lama dah. Kan? Dah lama dah milik Allah. Yang lama-lama ni pun Allah dah handle, dah uruskan dengan baik. Kalau ada yang kata saya tak puas hatilah dengan Allah, saya tak puas hati dengan cikgu Rasul ni tadi, tak puas hati dengan kebenaran daripada Allah, memang teruk lah. Pasal apa? Yang berpengalaman, ya, segala usia alam ini jauh lebih panjang daripada usaha kita kalau kita memprotes kepada Allah ataupun kebenaran yang ada. Sebenarnya kita sedang lawan matahari, lawan bulan, lawan apa lagi ustaz? Lawan gunung. Cubalah, kan, kita rasa tak puas hati dengan kebenaran, gunung dah ikut kebenaran daripada Allah, pergi lawan gunung contohnya, kan, ataupun lawan satelit. Lawan satelit, kan. Satelit inilah yang menyebabkan kita boleh dapat internet apa sebagainya. Lawan cuba batalkan semua signal satelit yang ada di dunia ini. Tak mungkin berlaku. Pasal apa? Satelit itu pun juga mengikut peraturan daripada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah tahu segala-gala perkara ini, tetapi Allah ni bijaksana ustaz, ya. Walaupun Allah ni tinggi ilmunya, tapi Allah bijaksana bagi kita sikit-sikit. Bagi Quran nipis macam ni je. Cuba bayangkanlah kalau katakan segala ilmu Allah akan bagi tahu, okey, kamu kena faham segala-galanya. Rasanya kita tak sempat pergi buat apa, kan? Kita tak sempat buat apa, tapi Allah bijaksana. Allah tak hantar terus Allah, ya. Allah hantar malaikat kepada nabi, nabi kepada kita sebagai contoh. Ini adalah mesej besar untuk terus menguatkan iman kita, dan ini membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu resolusi kita untuk kita ambil tindakan selepas ini, yakin kepada keseluruhan Rasul yang diutuskan, kerana Rasul ini adalah cikgu yang nak ajak kita ke arah kebaikan, ya. Bukanlah terlampau jauh, ya, istilah ini. Rasul ini bawa hadiah daripada Allah. Rasul ini utusan. Kalau sekarang ni orang namakan postman ustaz, ya. Postman bawa daripada package yang kalau katakan saya lah dapat package, memang seronok betul, ya. Itulah Rasul membawa package hadiah daripada Allah. Yang pertama. Yang kedua, sedar bahawa kita tidak mampu mengelak daripada balasan Allah sebagaimana dalam ayat 165, ya. Jadi lebih baiklah kita menggunakan kebijaksanaan Allah itu dengan beriman kepada Rasul, kepada kebenaran yang diberikan. Yang ketiga, jaga diri daripada kufur dan zalim, kerana ia menutup pintu keampunan, ya. Kita sedang menutup pintu hidayah daripada Allah, sehingga kan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu taala.
Sama-sama kita lihat apakah yang kita ingin doakan Ustaz. Dipersilakan Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang barakah ya Allah. Ilmu yang meningkatkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Ilmu yang akan menguatkan motivasikan kami untuk menambahkan amalan-amalan soleh kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam kesesatan kecuali kau berikan kepada kami petunjuk hidayahmu ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam kesusahan kecuali kau berikan kepada kami kemudahan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, segala salah silap kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus ya Allah. Campakkanlah cinta dalam hati kami terhadap kalam-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa untuk kita selalu melihat keseluruhan bagi sesuatu perkara Ustaz ya. Allah nampakkan kebenaran dalam karikatur ataupun senario yang kita lihat awal tadi tak penuh ya, tetapi kalau kita lihat penuh apa jadi? Di situ jadinya. Ya, kita nampak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Isa, Ayub, Yunus, Yakub ya. Itu yang kita nampak, tapi ada ruang-ruang kosong itu sebenarnya Allah simpan ataupun Allah sembunyikan untuk memudahkan urusan kita berkenalan dengan tokoh-tokoh cikgu. Ya, tokoh-tokoh cikgu yang ada bawa kitab kebaikan kebenaran datang daripada siapa? Sudah tentunya datang berita gembira ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah perkara yang kita ingin sebar-sebarkan agar lebih ramai lagi, bukan sekadar orang Islam tetapi orang bukan Islam, insan An-Nas yang dinyatakan pada ayat 170 dapat manfaat dengan kempen kita tabung gerakan Al-Quran, satu usaha untuk kita menyebarkan ya, kita berkongsi hidayah, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dijemput untuk bersama menyumbang dalam nombor yang tertera agar lebih ramai lagi ya insan-insan yang mungkin sedang mempersoalkan kebenaran, mencari kebenaran dan bertemu kerana sumbangan tuan-tuan dalam tabung ini insya-Allah. Jadi kita berjumpa lagi tuan-tuan pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus menghargai Al-Haq, menghargai Rasul sempena dengan bulan Mauludur Rasul ini Ustaz ya. Terus kita bersama dengan Rasul mendalami sirah dan kita berjuang sampai ke titisan akhir agar kita bersama dengan Rasul yang dicintai. Assalamualaikum. My Quran Time, baca faham amal.